This call is now being recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, cikgu akan menyampaikan satu tajuk yang penting untuk sejarah tahun 4 kepada kelas 4 Bestari dan kelas 4 Dinamik untuk hari ini. Okey, hari ini kelas kita adalah secara offline. Okey, setiap hari Selasa secara offline. Okey, untuk tajuk kita hari ini iaitu mengenali sejarah unit 5 zaman air batu. Muka surat 58 sehingga 61. Apa itu zaman air batu? Anda perlu tahu tentang benda ni. Okey, ini antara sejarah awal bumi kita. Okey, bumi waktu itu diselaputi dengan ais. Air batu tu adalah ais. Okey, kita tengok pada muka surat 58 dahulu. Okey. Zaman air batu adalah peningkatan suhu bumi yang telah mengakibatkan berlakunya kecairan air batu. Okey, bentuk muka bumi dan kehidupan manusia turut mengalami perubahan. Unit ini akan membincangkan maksud dan garis masa zaman air batu. Okey, dan perubahan zaman air batu itu dan kesan perubahan zaman air batu di batu akhir di Asia Tenggara. Okey. Yang paling penting, anda perlu tahu, apa yang perlu anda tahu adalah peningkatan suhu. Dan satu lagi, bumi waktu itu diselaputi dengan ais. Okey, seluruh muka bumi ini diselaputi dengan ais. Okey, seterusnya. Apakah yang akan anda pelajari? Yang pertama, anda perlu menyatakan maksud zaman air batu. Kedua, menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir. Ketiga, menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Keempat, menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Ini yang perlu anda nyatakan, anda akan pelajari sebenarnya. Ini yang perlu anda pelajari sebenarnya. Okey, seterusnya. Untuk asas kemahiran kita, asas kemahiran pemikiran sejarah, yang pertama adalah menerangkan perubahan dan kejadian mengikut kronologi tentang kewujudan zaman air batu. Kedua, memahami signifikan bukti tinggalan zaman air batu. Dan ketiga, mengkaji kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Ini adalah asas kemahiran pemikiran sejarah yang perlu anda tahu. Okey? Kita teruskan pada muka surat 60. Baiklah. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, bumi pada zaman air batu itu diselaputi dengan ais, iaitu air batu. Okey, kita tengok pada muka surat ini. Zaman air batu ialah zaman bumi diliputi oleh air batu yang tebal disebabkan penurunan suhu yang ketara. Zaman ini berlaku dalam tempoh yang lama. Okey, sangat lama. Okey, pada zaman air batu akhir berlaku proses pengglasiran atau kecairan air batu
akibat peningkatan suhu bumi, pencairan air batu menyebabkan paras air laut meningkat. Okey, proses pengglasiran pada zaman air batu akhir. Okey, tengok pada glosari itu. Pengglasiran ni adalah bongkar air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencari ke permukaan bumi. Kala masa waktu, kala kuartana zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu, epok sebenit masa dari 70 tahun dahulu hingga kini. Okey, berpandukan muka surat ini, muka surat 60, okey, berpandukan. Okey, zaman air batu ni adalah dinyatakan bumi diliputi dengan ais. Seluruh muka bumi ini diliputi dengan ais. Okey, dari di mana-mana waktu tersebut bumi diliputi dengan ais. Dan suhu waktu tersebut sangat-sangat sejuk, jatuh sehingga negatif 100 darjah Celsius. Okey, menyebabkan semua muka bumi ini diliputi dengan ais. Okey, adakah ada haiwan ataupun hidupan waktu itu? Ya, ada. Ada haiwan ataupun hidupan pada waktu itu. Walaupun ada ais, masih ada hidupan yang hidup di kala tersebut. Okey, manusia. Boleh tak manusia hidup di kala tersebut? Okey, sebenarnya kalau mengikutkan sejarah, memang ada manusia hidup di waktu tersebut. Okey, zaman air batu. Mereka survive di zaman tersebut. Walaupun suhu waktu itu sangat-sangat sejuk, manusia masih boleh hidup pada zaman tersebut. Okey, zaman tersebut. Manusia masih boleh hidup. Baiklah, kita teruskan. Okey, dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. 5 kali. Zaman air batu akhir berlaku pada kala kuartana yang dibahagikan kepada 2 epok, iaitu Pleistocene dan Holocene. 2 epok, Pleistocene dan Holocene. Okey, kita balik semula tadi, kita balik apa yang dimaksudkan oleh cikgu. Kala kuartana. Kalau tengok kala kuartana, zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Epok sebenit, okey, masa dari 70 juta tahun dahulu hingga kini. Itu yang anda perlu faham. Okey, dalam tajuk ni anda perlu faham epok dan kala kuartana. Okey. 2 epok zaman air batu akhir. Epok Pleistocene. Okey. Pertama sekali, suhu bumi rendah dan banyak kawasan diliputi air batu. Manusia mula mengetahui cara membuat api. Tanah dataran menjadi lebih luas. Ni epok Pleistocene. Kedua, epok Holocene. Suhu bumi mula meningkat. Okey, air batu mula mencair. Paras air laut meningkat. 2 epok zaman air batu akhir ni, 2 epok adalah memberi kesan kepada zaman air batu itu sendiri. Epok pertama iaitu epok Pleistocene, okey, suhu bumi rendah, okey, banyak kawasan diliputi air batu. Okey, kedua,
manusia mula mengetahui cara membuat api. Ya, cikgu dah beritahu tadi, manusia sudah tahu membuat api dan manusia sudah pun survive di zaman air batu ini. Okey. Ketiga, tanah dataran menjadi lebih luas. Maksudnya di sini, air laut yang kita kenal sekarang ini, pada zaman tersebut, semua air batu. Artinya dataran tu sangat luas. Anda boleh berjalan kaki, okey, contohnya dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak hanya berjalan kaki sahaja. Okey, faham tak? Saya rasa kamu faham tentang ini. Okey, dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak anda hanya berjalan kaki. Tak perlu lagi kamu nak pakai perahu sebab waktu tersebut zaman air batu, okey, laut diliputi dengan ais, dengan air batu. Sebab suhu waktu tersebut sangat-sangat rendah. Seperti yang cikgu katakan tadi, mencapai negatif 100 darjah Celsius. Lebih daripada itu pun ada. Okey, seterusnya, epok kedua. Epok kedua adalah epok Holocene. Epok Holocene ni adalah zaman air batu akhir. Okey. Waktu tersebut suhu bumi mula meningkat. Artinya suhu panas tu meningkat. Bila panas, suhu bumi akan meningkat. Okey. Air batu mula mencair. Baiklah, ini perkara biasa. Perkara biasa yang kamu tahu. Okey, bila bahan panas ada, air batu boleh mencair menjadi ais. Menjadi air. Ais batu, okey, akan mencair menjadi air. Okey, paras air laut juga meningkat. Okey, kenapa? Kalau ikutkan teori sains, contohnya segelas air, kamu letakkan ais di dalamnya. Okey. Semakin ais itu mencair, air di dalam gelas itu semakin meningkat. Ini yang berlaku. Okey. Paras air laut pun meningkat apabila air batu pada zaman air batu tersebut mencair. Okey. Anda perlu faham. Ini ada juga masuk dalam sains. Okey, ini juga masuk dalam sains. Okey, kenapa kita perlu tahu benda-benda ni? Sebab okey, apa yang dinyatakan di dalam buku teks tersebut, kita perlu peka dan prihatin terhadap suhu bumi yang mempengaruhi kehidupan. Suhu bumi sekarang ini agak panas. Okey. Tempat yang masih ada air batu, ais adalah di kutub utara dan kutub selatan. Okey, semakin meningkat suhu di bumi, semakin panas suhu di bumi, ais di kutub utara dan kutub selatan semakin mencair dan menyebabkan paras air laut kita semakin naik. Oleh sebab itu, kawasan tepi-tepi pantai dihakis oleh air laut. Daratan kita semakin terhakis. Okey, disebabkan suhu muka bumi ini. Adakah anda faham? Saya harap anda faham tentang tajuk ini. Okey, saya harap anda faham tentang tajuk ini sebab tajuk ini sangat mudah untuk anda fahami. Okey. Baiklah. Itu saja penerangan cikgu tentang zaman air batu. Cikgu harap anda faham tentang tajuk ini. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, kita akan sambung lagi tajuk ini pada masa akan datang. Dan diharap kita dapat bersemuka semula, okey, selepas cuti sekolah nanti. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua.